dimulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, kita tengok pada surah lazim kita ya di belakang ya. Surah An-Nas ya, An-Nas ada, Al-Falaq ada, Qul huwallahu ahad. Okey, kita punya surah yang terakhir surah An-Nas, kita boleh start pada An-Nas dulu. Okey, kita tengok pada Bismillahirrahmanirrahim tu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. B tu huruf ba tu saja adalah satu perkataan. B ya. B itu bermaksud dengan ya. So kalau kita dalam list-list yang kita bagi tu ada satu list yang ada 8 ya, 8 di dalamnya sepanjang list tu ya. Ini dipanggil huruf jar. Ada ya 8 ya. B ni salah satulah. Dia sentiasa B, dia tak pernah ba, dia tak pernah bu. Bayangkan semata-mata satu huruf tu saja adalah satu perkataan ya. Dia ada 8, kita panggil huruf-huruf jar. Okey. Itu ya. Huruf-huruf jar ni apa? Selepas huruf jar, kalau Amy siapa Linda ke nak share screen ke silakan ya. Apa kegunaan huruf jar ni ya? Huruf jar ni dia selepas dia mesti isim, mesti selepas huruf jar ya. Mesti isim dan hujung isim tadi, hujung perkataan isim tu mesti berbaris bawah. Itulah fungsi huruf jar. Sebab tu dia jadi bismi bila kita baca tu. Ya, asal ismi tu sebenarnya asal dia ismu, asal dia. Tapi kerana huruf jar ya di depan dia jadi bismi. Itu fungsi huruf jar. Dia membaris bawahkan isim yang selepas dia lah. Tapi kat mana baris bawah tu akhir sekali. Bismi. Dari segi maksud dia dengan nama. B tadi dengan ismi ya, maksudnya nama, dengan nama ya. Okey, itu dengan nama. Okey, bismillahi dengan nama siapa? Nampak? Dengan nama siapa? Jadinya masih belum jelas, betul tak? Masih belum jelas ya dengan nama siapa. Jadi dia kata sebab kita dalam ni dia kata dengan nama Allah, jadi dia sandarkan nama tadi yang ismi tadi kepada Allah ya. So bermakna ismillah tu sandaran ya. Kalau tak sandarkan pada Allah, jadi kita tak tahu dengan nama siapa, betul tak? Dengan nama Allah. So kalau bismi tadi huruf jar ya, dengan isim selepasnya dipanggil jar majrur ya. B tadi jar, ismi tadi kita panggil dia majrur. Panggil itu je jar majrur ya. Tapi kalau yang ismi tadi, ismi disandarkan kepada Allah, ismillah dipanggil sandaran. Sandaran tu bahasa Melayu, Arab dia kita ambil pendek je. Kita panggil idhafah. Ismillahi itu kita panggil idhafah ya, maksudnya sandaran. Sandarkan satu isim kepada isim yang lain untuk kita lebih kenal. Itu maksud sandaran dia. Kalau nama panjang dia boleh mudhafun wa mudhafun ilaih. Nama panjang pun boleh, ambil nama pendek je, idhafah, maksudnya sandaran ya. So tadi yang sandaran tu maksudnya mi tu disandarkan kepada Allah macam tu. Ya, ismi dia bukan mi saja, ismi disandarkan kepada Allah ya. Dia mesti dua isim. Sandaran ni mesti dua isim. Yang pertama pun isim, sandaran kepada yang kedua juga isim. Dia mesti begitu ya. Okey. Tapi kalau boleh jangan sebut sandaran lah, sebut idhafah. Ya, idhafah ya. Ataupun mudhafun wa mudhafun ilaih. Ya, okey. Kalau dari maksud dia dengan nama Allah. Itu maksudlah dengan nama Allah. Sebab itu kalau tadi B tadi dia jadi bismi. Bismi ya, berbaris bawah. Sandaran juga perkataan keduanya mesti berakhir dengan baris bawah. Ya, Pak. Ismillahi. Sebab tu Allah pada pada Allah tu baris bawah kerana sandaran. Okey? Bismi mi baris bawah kerana B. Tapi ismillahi hi itu kerana ismi. Ismi itu sebenarnya kalau tak ada B, dia boleh jadi ismullah, dia boleh. Kalau tak ada B tadi ya. Ismullah boleh, ismallah pun boleh. Perkataan pertama sandaran tadi, baris dia bebas. Nak ismi ke, isma ke, ismu semua boleh. Penyebab je, tunggu penyebab saja yang menjadikannya tadi bismi sebab B tadi. Okey ya. Okey. Itu kita dah ada jar majrur, lepas tu kita ada idhafah ya. Idhafah dua isim ya, satu isim pertama disandarkan kepada isim kedua. Okey. Ar-Rahmani baris bawah juga. Betul tak? Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani baris bawah juga? Dia ikut Allah tadi. Sebab Ar-Rahmani tadi masih tentang Allah. Dia akan ikut barisan tu.
Dia tak akan jadi Ar-Rahmanu, Ar-Rahmana, tak akan ya. Sebab dia masih berkisah tentang Allah. Allah tadi bari bawah Ar-Rahmani, dia akan ikut ya. So itu adalah sifat Allah lah ya. Ar-Rahimi juga bari bawah juga sebab masih tentang Allah. Dia kalau apa-apa yang Allah tadi bari bawah, apa-apa tentang Allah dia akan ikut bari bawah. Itu dipanggil tabik, dia panggil. Tabik means follow. Follow. Baris dia itulah ya. So dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu jika kita translate maksudnya begitu. Tapi yang kita faham, bi adalah haraf jar ya. Ada 8 haraf jar. Ini mungkin tentang satu surah ni je yang kita sempat dalam satu-satu sesi ya. Bi adalah haraf jar. Saya ulang ya, haraf jar ada 8 ya. Kalau nak sekali lalu ya. B memang sentiasa B, tak ada ba, tak ada bu, ataupun dia ada li, la huruf lam ya. Tapi li boleh, la boleh. Kalau huruf lam, li boleh, la boleh. Kalau huruf ka pula hanya ka. Baris atas ya, ka. Itu juga samalah kategori, tak ada ki, tak ada ku ya. Lepas tu ni 3 huruf yang lain tu ala boleh, ala, an, min, ila, fi. Nampak ada 8. Ke-8 haraf jar ini membaris bawahkan isim selepasnya. Baris bawah tu mesti akhir isim itulah. Senang je tip bahasa Arab ya. Di mana nak baris bawah ke, baris depan ke, baris atas, di mana? The last sekali. Itu je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Diikut tadi ya. Dan Ar-Rahman tu memanglah alif lam ni biasanya ditujukan khas untuk Allah biasanya. Kalau nama sifat-sifat Allah. Tetapi kalau penggunaan di luar konteks Allah, alif lam itu bermaksud pengkhususan. Ataupun dipanggil khas. Boleh juga. Contohnya Alkitab, Al-Madrasah boleh menggunakan alif lam, tapi dia dengan membawa maksud perkataan itu adalah kata nama khas, boleh juga ya. Kalau di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim memang nama-nama Allah ya, sifat-sifat Allah yang kita panggil apa? Asmaul Husna. Betul tak ya? Asmaul Husna, nama-nama yang cantik, nama-nama yang elok, nama-nama yang baik ya. Okey, kita pergi kepada ayat pertama, kul. Okey, Ustazah explain ya, tapi kita belum fokus pada yang fi'il ya. Kita kalau boleh hari ni isim dulu, isim dan haraf ya, sebab kita dah belajar isim dengan haraf. Tetapi Ustazah nak tak nak terpaksa sebut kul. Kul ni kategori dalam kategori perbuatan, verb kul ya. Kalau kita belajar bahasa orang putih, dia kata dia ada past tense ya, telah berlaku, sedang berlaku ataupun future. Itu kalau dari segi bahasa Inggeris lah. Kalau kita sendiri bahasa Melayu, telah berlaku ataupun sedang berlaku, akan berlaku kan. Jadinya Arab pun dia pun samalah. Dia ada yang telah berlakunya, yang telah berlaku satu kategori, yang sedang dan akan berlaku dia share menggunakan satu perkataan. Boleh menunjukkan sedang berlaku dan juga boleh menunjukkan akan berlaku. Yang penting kita kena faham je ayat tu ya. Dan satu lagi perintah. Dia telah berlaku madhi, nama dia. Madhi, mim alif dad ya, madhi, sedang dan akan berlaku dipanggil fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. Dan yang perintah tadi contohnya solatlah, buatlah, keluarkanlah zakat, berdirilah, berbuat. Semualah macam itulah perintah ya, dipanggil fi'il amar. Itu ya. So kul ini jatuh dalam kategori fi'il amar, perintah ya, suruhan. Okey, kul ni bermaksud katakanlah. Allah sebenarnya Al-Quran ini adalah perbualan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadinya melalui perantaraan Jibril AS Allah kata kul, sebenarnya Allah tuju kepada Nabi Muhammad lah. Kalau kita translate, katakanlah, letak dalam bracket wahai Muhammad, dalam bracket. Tapi tak adalah wahai Muhammad tu, sebab kita dah faham dalam Quran tu mostly memang Allah bercakap dengan Nabi ya. So kul, katakanlah ya. Nabi tadi dituju a'udzu. A'udzu juga satu bentuk fi'il ya, ataupun verb. Kalau kul tadi fi'il amar, perintah, a'udzu perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Itu dipanggil fi'il mudhari'. Boleh je catat dulu kan. A'udzu adalah fi'il mudhari'. Okey. Cara kita nak kenal fi'il mudhari' ni, hujungnya mesti baris depan a'udzu. Itu biasa ya, antara cara kita nak kenal fi'il mudhari'. So kul tadi fi'il amar, perintah ya. A'udzu fi'il mudhari', berarti katakanlah wahai Muhammad, a'udzu bermaksud aku berlindung. Aku tu hanya pada hamzah tu. Hamzah itu sebenarnya aku tu, ana sebenarnya hamzah tu. Nanti akan kemudian baru kita dalami fi'il ya. Sekarang Ustazah explain saja ya. Aku berlindung
B, Rabbi. Nampak kita jumpa B lagi. Tadi bismillah tadi, betul tak? Bismillah tadi B ya. Sekarang kita jumpa lagi B. Nampak huruf jar sangat banyak huruf jar ya. Mudahlah untuk kita ingat untuk kenal huruf jar. B, lepas tu Rob tu. Rob tu asalnya Rabbu ya. Macam Rabbana, Rabbuna, betul tak? Rabbi biasa kan? So Rob sebenarnya asalnya Rabbu, tetapi kerana haraf jar B, dia membariskan Rabbu tadi jadi Rabbi. Lepas tu dia jadi B Rabbi dengan Rob. Rob bermaksud Tuhan. Ya, aku berlindung dengan Rob. Ya, sebab tu dia jadi B Rabbi. Jar majrur lah tu B Rabbi ya. Okey, Rob siapa? Tak kenal. Rob mana? Jadi dia sandarkan. Masih ada sandaran idhafah ya. Rob An-Nas. Dia sandarkan Rob tadi kepada An-Nas untuk supaya Rob manusia ataupun Tuhan manusia, which is Allah lah. So di sini itu kerap. Okey, tips ya, kerap jar majrur lepas tu idhafah kerap banyak di dalam Al-Quran. Jadi senang ya, mudah untuk kita kenal. Bi Rabbi adalah jar majrur, Rabbin Nas adalah idhafah. Rabb itu disandarkan kepada An-Nas ya, Rabb manusia. Okey. Sebab tu tadi bi Rabbi, B yang kedua berbaris bawah kerana B yang pertama. Tetapi bi Rabbin Nasi, C itu baris bawah kerana apa? Sandaran Rabb itu kepada Nas. Dia dua sandaran. Perkataan pertama, perkataan kedua wajib berakhir dengan baris bawah. Ya, idhafah lagi sekali lah. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Macam itulah Nabi disuruh berkata kepada kaum Arab masa itulah ya. Okey, Malikin Nas. Maliki itu maksudnya Malik, ketua, raja, pemerintah semua boleh. Ya. Okey, Maliki ni dia refer kepada siapa? Rabbin Nas tadi. Rabb Nas tu juga dipanggil Maliki. Sebab tu di baris bawah. Okey. So apa kalau dia masih berkaitan dengan perkataan yang telah disebut sebelumnya, so dia akan ikut baris tu ya. Okey, Rabbin Nas ya, Rabb manusia itu juga dipanggil Malik manusia. Sama ya, pemerintah manusia, ketua manusia, raja manusia, which is Allah lah. Juga ya. Malik adalah isim ya. Kata nama, An-Nas juga isim kata nama ya. So Malikin Nas itu dia repeat saja sebenarnya. Malikin Nas tu dia repeat dia Rabbin Nas tu, benda yang sama ya. Okey. Ditabiklah kita kata ikut barisnya, tidak boleh berubah. Okey, Ilahin Nas sama juga. Ilahi bermaksud Tuhan, ya. Ilahi bermaksud Tuhan, An-Nas manusia. So Ilahin Nas sama dengan Malikin Nas sama dengan Rabbin Nas, benda yang sama, perkara yang sama, which is merefer kepada Allah Subhanahu Taala. Again ya, kita nak ulang, kalau benda yang dia merujuk kepada yang disebut pertama kali, kita kata barisnya masih sama ya, barisnya masih sama, barisnya masih tabik lah, dia kata sama, tetapi istilah dia dipanggil badal. Badal tu maksud dia cerita masih cerita benda yang sama, masih cerita benda yang sama, tapi dia menggunakan perkataan yang berbeza. Itu dipanggil badal ya. Okey, Ilahin Nas dia dah stop kat situ ya. Okey, min syarri, min tadi saya dah sebut huruf jar ya, huruf jar ada 8, nampak jelas min sangat banyak ya. Nanti kita boleh nampak mina pun dia, min pun dia. Ya. Min bermaksud dari boleh, daripada pun boleh. Terpulang kepada konteks saya ya. Min syarri, syarri bermaksud keburukan ataupun kejahatan ya. So syarri itu walaupun kita tak familiar, maybe kita tak familiar syarri apa ya. Kita dah tahu selepas huruf jar mesti isim, tak boleh ada tak boleh ada perbuatan, verb semua tak boleh, fi'il semua tak boleh duduk selepas huruf jar. So kita boleh agaklah syarri itu adalah isim, cumanya kita mungkin tak tahu maksud dia ya. Maksud dia keburukan ataupun kejahatan ya. Dari keburukan ataupun kejahatan. Maksudnya tu, sebab tu baris dia min syarri, baris dia. Sangat senanglah kalau huruf jar dia. Okey. Kejahatan siapa? Ini sebenarnya surah ni senang diulang ya. Kejahatan siapa? Keburukan siapa? Kejahatan asyar tadi disandarkan kepada al-waswas. Sebab macam mana kita tahu disandaran? Perkataan kedua wajib ada alif lam. Okey, tips pertama untuk kenal sandaran ataupun idhafah ya. Dia mesti isim ya. Isim kedua wajib ada alif lam. Isim pertama tak boleh ada alif lam. Itu cara pertama. Dia ada cara-cara yang lain lagi. Dia ada 3 cara lagi. Ya, okey. Itu cara kita nak mengenal dia lah. Sandaran ataupun tidak, ataupun namanya idhafah ya. Syaril waswasi. Nampak dia. Al-waswas ni sebenarnya dari segi sini sebenarnya nama syaitan. Nama syaitan yang kerja dia menwas-waskan orang. Kita biasa dengan perkataan waswas kan? Dah biasa. Sebenarnya waswas tu datang daripada perkataan ni lah Arab. Al-waswas
adalah nama syaitan yang kerja dia untuk mewaswaskan orang, meragukan orang melalui bisikan, melalui lintasan hati. Itu dia punya kerja lah, ya. Khas nama dia al-waswas, ya. Dari kejahatan al-waswas, maksud al-waswas itu syaitan lah, ya. So juga itu idhafah al-khannas. Al-khannas itu apa? Sifat dia tadi al-waswas tu nama syaitan tu sebenarnya, nama syaitan, ya. Okey. Al-khannas tu sifat dia membisik-bisikkan tadi, membisikkan. Was-was tu sebenarnya masuk dia ragu tau, was-was tu. Kan saya ada penyakit was-was. Was-was maksudnya ragu, ya. So dia membisikkan. Al-khannas maksudnya membisikkan, menghembuskan yang keraguan tadi ke dalam jiwa manusia. Itu dia punya apa? Dia punya sifat tadi lah, al-waswas punya sifat. Okey, kalau al-waswas tu menggunakan alif lam, al-khannas tadi dia masih ada alif lamnya sebab dia ikut, kan kita cakap kan kalau dia berceritakan tentang yang sebelumnya dia mesti ikut, dia tak boleh berubah apa-apa. Kalau yang pertamanya mula-mula ada alif lam, kedua pun wajib ada alif lam. Yang pertama tu tak ada alif lam, yang kedua tu tak boleh ada alif lam. Itu kalau dia menceritakan benda yang samalah, ya. Okey, al-lazi maksud dia yang, ya, yang, tapi dia ada. Kalau tadi kita ada huruf jar, kalau kita tadi ada geng huruf jar, sekarang kita ada geng lain pula, satu list lain pula, ya, dipanggil isim mausul. Dia ada geng dia pula, ya, isim mausul. Al-lazi adalah termasuk dalam list isim mausul. Isim mausul jika kita terjemahkan kata hubung, kata sendi, ya, yang bermaksud yang, mesti ada maksud yang di dalamnya, ya. Terpulanglah kalau tentang orang, orang yang, kalau tentang benda, benda yang, kalau tentang tempat, tempat yang. Yang penting dalam perkataan tu ada maksud yang tu, ya. Okey, kita ada list kita, ya, isim mausul. Dan dia ada 6 ataupun 7 lah, kita ambil 7. Dia ada 7. Kalau haraf jar ada 8. Ya Allah, banyaknya nak ingat Ustazah. Yang tadi 8. Yang ni 7. Ustazah cakap macam air je sebab Ustazah dah 20 tahun lah, sayangku. Ustazah dah 20 tahun dalam kepala ni ilmu bahasa Arab. Sebab tu untuk capai 20 tahun you all belum ada sampai setahun lagi kan. Jadi macam mana nak keluar macam air? Okey, dia ada 7, ya. Okey, kalau macam haraf jar tadi dia senang. Okey, 8, ya. Tapi kalau isim mausul ni dia ada jantina dia tau. Sebelum ni kita sebut ilmu bahasa Arab dia pecahkan perkataan kepada 2 kategori. Bersifat lelaki ataupun muzakkar ataupun bersifat perempuan ataupun muannas. Tengok siapa yang dah tahu pernah dengar mengangguk tanda faham, betul tak? Siapa yang pernah dengar kan, difahamkan? Termasuklah isimnya juga begitu, fi'ilnya juga begitu. Sama je, ya. Isim dengan fi'il sama je, ya. So al-lazi ni kategori dia lelaki ataupun muzakkar. Macam mana nak kenal? Senang je, dia tak banyak pun. Senang kita jumpa al-lazi, kita ingatlah. Betul tak? Bukannya banyak pun. Dia yang muzakkar tu ada 3 je. Al-lazi untuk seorang, ya, untuk seorang. Al-lazani, al-lazaini untuk 2 orang ataupun untuk ramai dia al-lazina, itu je. Jadi sangat mudah untuk kita ingatlah. Nampak saja especially al-lazi dengan al-lazina memang sangat banyak dalam Quran. Kalau al-lazani, al-lazaini tu mungkin 1-2 je yang ada, tetapi 1-2, ya. So ini kategori muzakkar. Kalau kategori muannas dia ada. Kategori muannas dia lainlah. Allati, ya, allati apa? Allatani, allataini, allati, allai. Dia ada perempuan, ada kategori dia, lelaki ada. Tak banyaklah, ya, senang, ya. So yang tadi dia menceritakan siapa tahu? Dia ceritakan tentang al-waswas tadi, tentang syaitan tadi, ya. Dia masih menceritakan syaitan yang kerja dia tadi bersifatnya khannas tadi, membisik-bisik tadi. So kerjanya apa? Allazi yuwaswisu. Al-waswas nama dia, yuwaswisu dalam bentuk perbuatan. Dia mengwas-waskan. Macam tu, dia mengwas-waskan orang, ya. Dia membuatkan orang jadi was-was. Yuwaswisu dalam bentuk perbuatan, ya. Kita kata fi'il lah. Okey. Macam mana kalau nak kenal? Antara cara nak kenal fi'il, ya, perkataan itu bermula dengan di sini ru'ya, betul tak? Bermula dengan ru'ya, ya. Dia ada 4. Kalau bukan ya, huruf ta, ya, dia senang je 4. 4 ya Allah Ustazah. Tadi 8 lepas tu 7, ini senang je 4-nya. Huruf ya, huruf ta, huruf hamzah, huruf nun. Kalau hamzah tu untuk ana lah. Macam a'uzu tadi. Seperti a'uzu bermula dengan hamzah, betul tak? A'uzu tadi kul a'u, ya, bermula dengan hamzah adalah antara cara kita nak kenal fi'il, ya, fi'il mudhari', ya. Sama ada bermula dengan hamzah,
bermula dengan ya ataupun ta ataupun bermula dengan nun. 4 permulaan dia. Dan hujungnya biasanya baris depan. Macam yuwaswisu, a'uzu. Nah, itu dia punya apa, cara nak kenal lah sekali lalu lah kita kata ya. Yuwaswisu maksudnya mengwas-waskan. Itu maksud dia. So itu fi'il tu ya, fi'il mudhari sama dengan a'udzu, fi'il mudhari ya. Fi. Ni kita dah jumpa huruf jar yang keberapa? Ketiga. Tadi kita jumpa bi, kita jumpa min, lepas tu kita jumpa fi. Kita dah jumpa 3 huruf jar. Sebab itu kata huruf jar sangat senang. Sangat mudah untuk kita ingat huruf jar. Lepas fi, selepasnya mesti isim, akhirnya baris bawah. Sebab tu dia jadi suduri. Faham kan? Dalam dada. Fi bermaksud dalam pun boleh, bermaksud pada pun boleh, bermaksud dekat pun boleh. Ya, boleh beberapa maksud lah ya. Sebab tu dia jadi fi suduri. Dia takkan jadi fi suduru, fi sudura, tak akan. Memang tak akan ya. So itu jar majrur lah. Sudur bermaksud dada. Dada ataupun hati lah, dada lah. Dada hati sama ya. Ada masa dia guna istilah dada, ada masa dia guna istilah hati, qalbun. Dan hati pun bukan saja qalbun, dia ada perkataan lain lagi. Afidah. Afidah juga hati juga, ada beberapa di dalam Al-Quran lah ya. Okey, dada siapa? Dada siapa? Tengok, dada itu disandarkan kepada An-Nas, dada manusia. Pak, sandaran lagi. Tips lagi, Ustazah ulang. Jar, majrur, lepas tu idhafah sentiasa bersama-sama dalam banyak tempat merata-rata di dalam Al-Quran. Ya, senang nak ingat kan? Betul tak? Ya. Lepas tu sudurin nasi, disandarkan kepada perkataan kedua, mesti ada alif lam dan akhirnya mesti baris bawah. Okey. Dalam mewas-waskan, meniupkan rasa was-was tadi dalam dada manusia. Gitu ya. Okey. Lepas tu mina. Tadi Ustazah dah cakap min pun boleh, mina pun boleh. Harap jar lah tadi. Dari pun boleh, daripada pun boleh ya. Tu daripada apa? Syaitan ni tadi ya. Bukan, ini cerita apa tentang menguas-waskan dalam dada manusia. Okey, dari kalangan jin dengan manusia. Ini yang kerja apa? Dikata apa? Kalangan jin dan manusia. Mina, min sama, dari boleh, daripada boleh. Al-jinnati. Lepas tu dah cakap lepas haraf jar, isim selepasnya wajib berbaris bawah. Lepas tu jadi bina al-jinnati, dari jin lah, maksudnya golongan jin ya. Cumanya di dalam Al-Quran ada masa dia guna jin, ada masa dia guna jinnati, ada ta marbutah. Ada ta marbutah boleh saja ya. Ada masa jin tanpa ta marbutah, ada masa jinnati masih merefer kepada jin tetapi ada ta marbutah dia. Okey, dari jin ataupun dari golongan jin wan nasi, dan manusialah. Nasi tu kita buat wa di sini. Wa di sini first time kita jumpa. Wa di sini dia kategori hubung tapi bukan seperti haraf jar ya, bukan seperti haraf jar, lain fungsi. Kalau haraf jar fungsinya begini. Kalau isim mausul fungsinya begini. Kalau wa ni pula dia ada setengah list kata 8, ada setengah list kata 9 sampai ke 10. InsyaAllah dalam 10 maksimum. Geng-geng wah ni, ya Allah banyaknya. Banyaknya kan? Tak apa, Ustazah lepas ni Ustazah akan stop nak tanya pula. Tadi mula haraf jar 8, lepas tu isim mausul 6 lah. Saya nak ambil cerita 6 lah, 3 lelaki 3 perempuan. Lepas tu tadi ada apa? Fi'il mudhari' yang bermula. Cara nak kenal fi'il mudhari' 4 huruf kat depan. Hamzah ke, ya ke, ta ke, nun ke. Tiba-tiba kat sini apa tadi? Waw tadi salah satu daripada, kalau kita ambil 8 pun boleh, 10 pun boleh ya. Okey. Ini kategori dia, nama dia huruf-huruf ataf. Huruf-huruf ataf maksudnya penyambung. Okey, fungsi wa begini. Kalau sebelum wa tu al-jinnati baris bawah, selepas wa pun mesti baris bawah juga akhirnya. Jinnati wan nasi. So kat sini ti dengan si tu ya sama baris. Wa ataf tak boleh ubah baris. Pak. Atau ni dia hanya sambung saja. Tak boleh ubah baris akhir isim selepasnya ataupun dan sebelumnya. Itu fungsi ataf ya. Ataf ni yang kita selalu saja sebut ketika mengaji. Wa boleh, fa boleh, ingat tak? Wa boleh, fa boleh, summa boleh, hatta boleh, kan ada lakin ya. Ada au, ada am, lam, ada berapa lah 8 kat situ yang kita sebut ya. So itu ataf. Okey, sekarang ni Ustazah nak tanya. Siapa nak tanya soalan?
Ustazah tahulah ada orang yang faham, tapi ada orang yang mungkin dia macam blur ke. Cuba kita tanya, siapa nak tanya soalan? Jangan malu ya bila kita belajar. Nak tanya yang pasal idofah tu, macam kalau yang ada banyak-banyak isim tu pun, macam contoh tadi idofah tu Ustazah kata isim tambah ada alif lam, lepas tu dah ada isim kan. Lepas tu kalau ada lagi alif lam, lepas tu ada isim lagi tu panggil idofah juga kah? Ya, idofah ni kebiasaan idofah dua je isim. Yang ni macam banyak saja je. Dua isim pertama disandarkan kepada isim kedua. Itu je idofah. Itu senang je. Dia tidak melibatkan banyak-banyak. Selalunya memang dua saja. Cumanya Ustazah kata tadi, di sini perkataan keduanya ada alif lam. Betul tak? Yang Ustazah kata tadi, perkataan kedua ada alif lam, perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Tak boleh. So kalau perkataan pertama itu kategori lain lah maksudnya bukan ya. So cumanya cara sandaran tu ada cara lain. Kita boleh sandarkan kepada dhamir mutasil. Kalau tak sandarkan kepada perkataan yang ada alif lam, kita sandarkan kepada dhamir mutasil, itu juga sandaran. Ataupun kita nak sandarkan kepada nama pun boleh juga. Sandarkan kepada nama apa-apa boleh juga. Ya. So itu kalau yang macam ni tak, bukan Ustazah, ini bukan idofah kan yang ni. Yang mana? Ini pun isim, ini pun isim juga kan? Yalah, yang mana tu? Exactly word dia mana? Waswasil khannas ni. Dia sebab apa ni? Syarril waswas itu idafah. Ya, syarril waswas idafah, syar disandarkan kepada al-waswas, tapi al-khannas dia sifat al-waswas tadi. So kalau pertama alif lam, yang kedua alif lam, itu bukan idafah, itu sifat. Oh, yang ni isim sebab selepas huruf jar memang komponen isim. Yes. Selepas huruf jar itu memang lepas min mesti isim. Pak. Tapi biasanya kalau kita jumpa alif yang pertama ada alif lam, yang kedua alif lam, itu bukan idafah, itu sifat. Ya. Kalau nak idafah, pertama tak boleh ada alif lam, yang kedua je wajib ada alif lam. Okey, orang lain. Ustazah nak tanya Kak Jah tanya, yang sambungan tu waw huruf ataf, dia memang ataf ni dia isim sambung dengan isim ke atau tak semestinya? Dia can be isim dengan isim ataupun fi'il dengan fi'il, terpulang. Itu terpulang bebas. Oh, okey. Cumanya waw ni dia tak boleh, kalau sebelumnya akhirnya berbaris bawah, selepasnya pun akhirnya mesti berbaris bawah. Itu fungsi dia orang. Dia tak boleh ubah. Fungsi. Dia tak boleh mengubah baris apa-apa. Itu ataf, ya. Terpulang isim dengan isim ke apa dengan itu tak ada masalah, ya. Okey. Baik. Orang lain, sila tanya. Anda belajar jangan malu. Kita bertanya sebenarnya satu peluang yang sangat baik. Tak faham pun cakap je. Ustazah saya tak faham. Tak ada masalah. Kita nak belajar, betul tak? Kurangnya dalam tempoh PKP ni, kurangnya kita dapat ilmu kan, tak terputus pun ilmu, betul tak? Itu yang kita nak, matlamat kita, tak terputus ilmu. Ustazah Zoom ke Sabah. Seronok. Ustazah Zoom ke Sabah kerana PKP. Kerana PKP dapat Zoom ke Sabah, lepas tu Zoom ke Perak, lepas tu Zoom ke Kedah, kerana PKP. Lepas tu kita kata kerana, ya, dalam Islam sebenarnya dia sebut betul kan, kita kata fa inna ma'al usri yusra, dengan kesusahan ada kesenangan. Ayat tu kan diulang kan, inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan ada kesenangan. So maksudnya dengan apa saja musibah yang Allah bagi tu akan ada positif dia, kebaikan dia. Antaranya kita lah, walaupun PKP melanda di luar sana, tetapi tidak menghalang kita daripada terus mendapat ilmu. So ini untuk faham, baca dah pandai, masing-masing dah pandai baca. So kita nak, orang kata one step ahead, macam tu, taqwa ataupun maqam yang lebih tinggi, higher maqam, macam tu. Maqam means step lah, level pun boleh. So kita nak faham. Anything, Kak Cik, anything you want to ask, Kak Cik? Ke faham semua? Kalau faham semua, alhamdulillah. Ustazah, saya yang sandaran tu yang Ustazah kata bi Rabbi, macam bi Rabbin nas tu, maksudnya yang baris hujung dia dengan hujung okey. Sandaran sekarang ni Nona dia tanya pasal sandaran, tapi dia masuk pasal huruf jar sekali.
Bi Rabbi. Oh, macam tu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau dia sebut sandaran, persoalan dia tentang sandaran tapi dia menyebut tentang haraf jar. Bi adalah salah satu daripada haraf jar yang 8 tu ya. Jadinya isim selepas haraf jar mesti isim jadi akhirnya akan baris bawah. So haraf jar juga membaris bawah. Bi Rabbi itu bukan sandaran, itu haraf jar. Jar dengan majrur dia panggil. Okay, sama je. Okay, tapi good point is jar majrur selepas huruf jar mesti isim. It's a must ya. Selepas huruf jar mesti isim, isimnya akhirnya berbaris bawah. Sebab tu dia bi Rabbi. Asalnya rob tu bi tu memang permanent ya, mabni istilah Arabnya, permanent bi. Tak boleh jadi ba, tak boleh jadi bu ya. So asal yang Rabbi tu asalnya Rabbu, Rabbun asalnya. Perkataan bahasa Arab original dia kalau stand alone by the word is by itself dia akan baris depan Rabbu, Allahu, Islamu. Nampak dia macam tu. Dia tak akan jadi Islami, Allahi dia tak akan jadi. Islama dia tak akan jadi baris lain. Dia always original dia stand alone ya. Mana-mana perkataan dia akan baris depan hujung dia. Rabbu asalnya tapi kerana bi dia jadi Rabbi. Itu jar dengan majrur. Isim tu dipanggil majrur. Nanti saya explain yang sandaran tu ya. Siapa Nona? Okey. Bi Rabbi nama dia jar majrur. Jar itu huruf jar tadilah yang 8 tadi. Isim selepas itu apa saja isim dipanggil majrur. Majrur maksudnya yang berbaris bawah akhir dia. Itu maksud dia majrur ya. Okey, yang idhafah tadi, yang sandaran tadi pula rob tu dengan rob mana? Nampak? Kita tak clear tau. Kita tak jelas tau. Macam tak boleh. Jadinya dia nak bagi kita lebih kenal. Tujuan sandaran untuk bagi kita kenal. Tahu tak? Jadi rob mana? Oh, disandarkan kepada manusia. Rob manusia. So manusia tadi an-nasi wajib baris bawah. Lebih kurang sama dengan cara bi Rabbi tadi. Lebih kurang sama cara. Bi Rabbi lepas tu an-nasi. Contohlah kan? So akhir B tadi baris bawah, akhir C tadi baris bawah, dah mirip-mirip. Sebab tu jar majrur dengan idhafah agak senang juga nak kenal sebab akhir dia orang baris bawah. Boleh? Nona, faham tak yang tu? Okey Ustazah. Alhamdulillah, ya. Sila tanya ya. Walaupun pertama kali ke apa ke sila tanya. Apa-apa pun tak ada masalah sebab kita belajar untuk faham. Betul tak? Kalau dah pandai memang tak masuklah kelas ni. Kalau dah pandai pergi ajar kelas lain pula. Anything else yang kita ada siapa-siapa nak tanya? Silakan ya. So kita yang Ustazah nak highlight, Ustazah boleh je 2 jam, 3 jam, no problem. My job is to talk. I have no problem talking ya. Cumanya Ustazah nak highlight ya, nak ulang. Hari ini kita belajar huruf jar ada 8 ya. Huruf jar ada 8. B is always B. Nampak? Ustazah bagi B ya. Dia huruf ba ya. Semata-mata huruf ba tetapi sentiasa baris bawah. Can never be bu, tak boleh, ba pun tak boleh. Okay? Lepas tu huruf lam. Tapi huruf lam ni dia boleh jadi li, boleh baris bawah, dia boleh baris atas, la pun boleh. Itu ya. Lepas tu huruf kaf. Kaf ni sentiasa baris atas ka. Dia macam itu. Dia adalah cara dia tersendiri. Sudah ada 3 huruf ya. Yang lain tadi kita dah jumpa kat sini. Min, ada masa kita jumpa Mina. Kat sini pun tadi Mina kan? Min pun boleh, Mina pun boleh. Sama je. Min dengan Mina tu benda yang sama. Perkataan yang sama ya. Min, lepas tu ila, min ila, ala, an, fi. Ada 8. Fi pun ada kat sini tadi kan? Dah ada 8 huruf jar. Huruf jar sangat senang nak jumpa. Orang kata benda yang mudah kita nak nampak. Dan satu lagi yang senang nak jumpa tadi, yang list isim mausul tu, al-lazi tu pun sangat senang. Dia tak banyak, dia ada 6 saja. Ustazah ambil 6 sajalah. Al-lazi. Cumanya bezanya al-lazi ni tadi, dia ada pecahan dia, dipanggil pecahan dia jantina tadi. Sebab dia jatuh kategori muzakkar, lelaki ataupun kategori muannas. Itu al-lazi tu. Dia ada 2. Kalau kita bercerita tentang lelaki ataupun apa-apa yang bersifat muzakkar ya, tu dia akan menggunakan al-lazi. Contohlah, kalau apa-apa yang menggunakan bercakap tentang perempuan, ataupun memang perempuan ke ataupun kategori perempuan, dia ada khas untuk dia. Isim mausul khas untuk dia. Tak banyak pun. Kalau al-lazi memang sangat common. Selalu lagi yang kita jumpa al-lazina. Tak tambah na je ya. Al-lazi, al-lazina, cumanya yang 2 tu. Satu lagi tu al-lazani, al-lazaini kita jarang jumpa. Tak banyak. Ada 1-2 je dalam Quran. InsyaAllah kita akan jumpa juga tapi tak banyak. Yang Ustazah. Saya. Al-lazina tu untuk siapa Ustazah kata? Okey, untuk lelaki muzakkar juga ya? Bukan, untuk lelaki.
untuk lelaki tapi dia ramai, dia jamak. Ramai. Kalau Al-Aziz tadi untuk lelaki seorang, kalau Al-Azina untuk lelaki tapi ramai ataupun istilahnya jamak. Baca itulah bagus tanya. Kan kita nak belajar kan? Alhamdulillah. Okey, orang lain, apa saja yang nak tanya silakan. Dia kita tak perlu nak cepat-cepat nak jam-jam banyak surah. Yang penting kita faham betul tak apa saja yang kita tak faham di dalam surah ini, sila tanya. So that bila kita bergerak kepada surah yang tu minggu depan ke 2 minggu lagi kita tak ada masalah ke, so kita dah ada yang dalam surah ni semua kita dah ada yang tadi dah strong. Macam Kak Ayah faham tak isim mausul dia? Isim mausul dia ada list dia tersendiri, betul tak? Kan? Isim mausul. Inilah tadi Al-Aziz tadi. Al-Aziz dengan Al-Azina tu. Al-Aziz dengan Al-Azina dengan Al-Azani apa? Yes, Al-Azani ataupun Al-Lataini. Itu lelaki punya. Kalau perempuan dia Al-Lati, Al-Latani, Al-Lataini, Al-Lati, Al-Lai. Dia perempuan dia ada dia punya kategori lah, geng-geng dia. Okey. Yang penting hari ini kita dah ada list of kata huruf jar. Lepas tu kita ada isim mausul, kita dah ada 2 ya. Lepas tu kita ada apa kat sini? Isim lah, Anas tu semua isim lah, Malik tu semua isim ya. Dan kita ada idhafah, betul tak? Idhafah ya, sandaran ya. Okey, sandaran ni apa? Okey, saya ulang sandaran. Sandaran adalah menyandarkan isim pertama kepada isim kedua. Itu maksudnya sandaran. Nama Arabnya idhafah. Itu nama pendek. Kalau nak nama panjang dia mudhafun wa mudhafun ilaih. Mudhafun perkataan pertama, isim pertama, mudhafun ilaih isim kedua. Nampak saya pergi detail ni one by one ya. So sandaran ataupun idhafah wajib dua-dua isim. Tak boleh ada yang lain. Kalau macam huruf jar tadi dia bukan kategori isim, huruf jar adalah kategori huruf ya, dia bukan isim ya. So, di sini kita kenal cara sandaran yang pertama yang kita nak kenal dia. Oh, ini adalah idhafah. Cara yang pertama dia ada 2 perkataan, yang kedua tak boleh ada alif lam, yang kedua wajib ada alif lam. Itu cara dia, cara sandaran. Dan dia ada juga cara menyandarkan tanpa menggunakan alif lam. Kita boleh sandarkan isim pertama kepada nama, boleh. Itu cara ini sandarkan isim pertama kepada isim kedua yang ada alif lam. Bermula dengan alif lam ya. Cara yang lain, sandarkan isim pertama kepada nama. Apa-apa nama, boleh. Sandarkan isim pertama kepada dhamir muttasil, boleh juga. Tak ada masalah ya. Dan apa lagi? 3 je kan? 3 je kot sandaran tak? Itu saja. Nama, itu je lah. 3 je. Okey. Ustazah ulang balik yang tadi sandaran tu. Yang first. Yang first, sandarkan isim pertama tak boleh ada alif lam. Ada alif lam. Permulaan ya, alif lam memang duduknya. Isim pertama tak boleh ada alif lam, isim kedua wajib ada alif lam. Sandaran cara pertama. Sandaran cara kedua pula, sandarkan isim tadi, isim pertama yang memang tak boleh ada alif lam tu sandarkan kepada apa-apa nama. Itu sandaran juga. Maksudnya yang pertama tak ada alif lam. Tak boleh ada alif. Yang kedua tu saya tak faham sikit Ustazah. Cara kedua. Macam mana yang kedua ada alif lam Nona? Contohnya apa? Rumah Umar ke? Rumah Umar. Katalah rumah Ali lah contoh. Kita kata rumah siapa? Pak rumah siapa? Jadi kita sandarkan kepada Ali. Macam tu. Itu je lah. Rumah memang baitun tu tak boleh ada alif lam. Ali tu nama. Sandarkan kepada nama apa-apa. Nama orang ke, nama tempat ke, nama apa-apa boleh. Faham tak? Ya. Ada satu apa baitun tu rumah Ya, baitun rumah. Betul. Baiti rumahku. Dalam contoh yang kita belajar ni tak ada lain cara kedua ya Ustazah? Belum. Yang dalam yang kita belajar ni, itu yang saya nak dengar tu. Yang kita belajar hari ni cuma Dona advance Ustazah, Dona advance sandaran kedua dah. Tak apa lagi. Ustazah. Saya. Bukan yang bismillah tu cara kedua. Disandarkan pada nama Allah. Sekejap. Saya faham macam tu. Nama siapa ni? Siapa nama ni? Aisyah. Okey, Aisyah. Bismillah, Aisyah lambat masuk katanya. Dengar tadi. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada orang boleh marah Aisyah. Tak ada orang akan marah Aisyah. Bismillah tadi kita cakap B adalah huruf jar. Adalah huruf jar. Dia kalau huruf jar dengan isim kita tak panggil sandaran, itu kita panggil jar majrur. Tapi very good question. Okay. Kalau dia mula-mulanya huruf jar, lepas tu ada isim, dia memang bari bawah macam cara sandaran, tetapi bila ada huruf jar kita tak panggil sandaran, kita panggil jar majrur. Very good question Aisyah. Ya, alhamdulillah. Okay.
Very good. Saya pun puas hati dengar orang bertanya. Bila dia bertanya, dia faham kan? Okay, siapa lagi nak tanya? Silakan, saya nak buka. Saya tak nak pumpang-pumpang. Saya boleh keluarkan non-stop. Saya tak ada masalah. Ustazah nak tanya, kalau jar majrur tu huruf ba sahaja dikenali sebagai jar majrur ya Ustazah? Huruf jar ada 8. Kalau huruf jar kita tak panggil jar majrur. Huruf jar kita panggil jar saja. Tetapi bila dia ada isim selepasnya, kita panggil pair lah. Betul tak? Pair. Ada huruf jar, lepas tu ada isim, baru kita panggil jar majrur. Tetapi memang jar ni very good juga ya. Jar tak boleh stand alone. Huruf jar tak boleh stand alone. Dia perlukan majrur dia. Very good ya Rosizah. Very good question. Huruf jar sentiasa perlukan dia punya majrur dia. This is very good. Jar majrur. Okay, faham ya? Tapi cara dia sama sebab isim dia tu berbaris bawah. Betul tak? Itu yang sama dengan sandaran. Tapi syarat dia kena baris bawah lah Ustazah. Kalau jar majrur baris bawah, isim dia kena baris bawah. Yes, isim dia akhir isim dia. Isim. Cara dia. Tapi kalau sandaran perkataan kedua dia mesti ada alif lam. Ini yang kita belajar hari ni lah. Sandaran yang kedua tu mesti ada alif lam. Itu cara dia. Baris bawah jugalah akhirnya. Okey Kak Ya. Yang kedua belum kan? Yang kedua belum belajar kan? Di sini tak ada lah. Di sini tak ada. Tapi contoh bagi awal-awal. Okey. Orang lain, silakan. Kamalia faham ke? Mau nak tanya. Ustazah, tadi kalau macam dekat bismillah tadi tu, okey, B tadi tu huruf jar kan? Yes. Disandarkannya Ar-Rahman Jap. Bila huruf jar kita tak panggil sandar. Tak ada, maksudnya lepas tu itulah tu tak tahu. Okey. B, selepas B, isim dia adalah ismi. Itu isim dia. Okey. Ini bermaksud nama. So sebenarnya dengan nama itu tidak dipanggil sandaran, belum ya? Belum. Kita panggil jar majrur, kita panggil. B itu adalah jar ismi tadi, yang isim tadi kita panggil majrur. Memang kita tak panggil sandaran. Dia sebiji macam sandaran tetapi kita tak panggil. Yang sandarannya Ismillahi, nama Allah. Itu sandaran. Ismillahi itu. So maksudnya millah tu, billah ke Allah tu? Millah tu, ismi dengan Allah. Dah tak masuk B dah. Kalau sandaran tak masuk B, kena buang B. Kena buang haraf jar. Okey, sandaran kena buang haraf jar. Bagus juga ya. Buang haraf jar. So kalau kita buang haraf jar, kita tinggal ismi. Sebenarnya Ismillahi. Ismillahi itu sandaran. Ismi adalah nama Allah tu Allah lah ya. So nama adalah isim ataupun noun, Allah juga adalah isim ataupun noun. Sebab sandaran mesti kedua-duanya isim ataupun noun. Faham? So dekat sini ismi itulah adalah sandaran. Sandaran kena sebut dua-dua siapa Kamalat. Ismillah. Bismillah. Bismillah ya. Sandaran mesti sebut dua-dua isim tu ya. Ismillah. Betul. Yes, very good. Okey, maksudnya dekat sini dua adalah ismi, nama, Allah is Allah lah. Yes, Allah lah sebab dia sandaran. So itu yang tadi kan ada kalau sandaran dia mesti ada dua isim. So maksudnya ismi dan Allah. Yes, very good. Betul lah. Haraf jar bukan kategori isim ya. Haraf jar dia kategori haraf, huruf dipanggil ya. So belajar bahasa Arab ni dia ada pecah tiga je. Satu isim which is noun lah, kita kata noun ya, isimnya benda ke apa. Satu lagi fi'il, perbuatan, apa-apa lah bentuk perbuatan. Dan satu lagi ketiga ni kategori dia bukan isim, bukan fi'il. So macam haraf jar tadi dia kategori ketiga. Dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia kategori haraf. So apa-apa yang ada haraf bukan sandaran. Very good juga ya. Sandaran perlu consist of two isim. Macam tu ya. Ya, alhamdulillah. Cumanya yang tadi kita sebut sandaran itu boleh dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama tadi, sandarkan perkataan pertama yang tak boleh ada alif lam kepada isim pertama, isim kedua yang wajib ada alif lam. Itu sandaran yang pertama yang kita belajar ni. Nanti kita akan jumpa sandaran isim pertama yang memang permanently tak boleh ada alif lam, sandarkan kepada nama apa-apa. Macam tadilah rumah siapa? Tak tahu kan? Jadi sandarkan rumah tadi kepada Ali, orang yang bernama Ali lah. Jadi itu juga bentuk sandaran, tapi dia menggunakan nama ya. Dan satu lagi sandaran nanti kita sandarkan apa-apa isim tadi kepada dhamir muttasil. Okey, kita sebut sikit pasal dhamir ya, kesian pada kawan kita yang baru ya. Ustaz, dhamir muttasil apa lupa dah.
Tak apa. Memang sebab tu kita nak mula balik. Okey, domir ni kita translate ini sebagai kata ganti diri. Kata ganti diri. Kata ganti diri saya, awak, kamu, kami, mereka, dia berdua, semualah itu kata ganti diri ya. So dia ada dua jenis. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita kata yang saya, kami, awak tadi dia panggil domir munfasil. Itu nama dia lah ya, domir munfasil. Ana, nahnu, huwa, hum, tu semua ya. Kita biasa dalam Quran jumpa kan. Ini semua orang yang pandai-pandai ngaji ni semua dalam ni. Betul tak? Biasa nahnu, huwa, anta, betul tak? So kalau nampak yang macam tu, hum tadi, anta ke apa tadi, itu adalah munfasil. Ya, domir munfasil nama dia. Dan dia ada satu lagi domir, kata ganti diri juga, tapi dia lain sikit. Kalau yang tadi kita kata ana, dia tak jadi ana dah, dia jadi yang baiti tadi. Baiti itu asalnya baitun ana. Asalnya saya pecahkan balik kepada perkataan baiti tadi. Baiti itu actually dua perkataan ya. Perkataan pertama baitun, lepas tu dia dia orang kata nak disandarkan kepada ana tadi. Kalau kita translate nak rumah saya. Bila disandarkan, kita tak boleh cakap baitun ana. Orang Arab faham tapi dia ketawa dengan kita. Baitun ana kabir jiddan. Rumah saya besar sangat. Contohlah, orang Arab dia faham tapi dia kelakar. Dia tahu kita tak pandai ilmu bahasa Arab. So kalau kita nak kata rumah saya, kita baitun yes, tapi ya ana tadi, ana dan yang tadi ana, nahnu, huwa, antahum tadi, dia ada dia punya list dia semua diikut. Kalau ana dia jadi yi, dia akan macam tu. Yi kalau ana tadi ya. Yi, kalau apa nahnu dia jadi na. Lepas tu kita rabbuna, pak, rob kami, pak, Tuhan kami kan biasa kan, rabbuna, rabbana kan biasa kan. Itu yang yi ni pula tadi Rabbi, Rabbi boleh ya Rabbi, baiti, contohlah betul tak? Ummi, orang yang panggil Ummi sebenarnya bila dia panggil Ummi, namanya M itu dia kena double Ummi sebenarnya. Dia bukan Ummi je. Kalau Ummi je kemelayuan. Dia punya ori spelling dia pada mim itu ada saddu, ada syaddah ya. So sebenarnya ummi, sebenarnya bukan ummi sebenarnya. Dan mi tu kerana ada ya, sebenarnya ummun campur ana, mak saya, tapi bila campur tadi dia jadi yi tadi. Sebab tu dia jadi ummi, abi, baiti, jannati, syurgaku juga. So dia ada satu lagi list tadi yang untuk refer kepada yang sana tadi. Kalau ana dia jadi yi. Kalau nahnu kami dia jadi na. Lepas tu kalau huwa dia jadi hu, rabbuhu. Biasa kan rabbuhu kan dalam Quran kan? Rabbuhu apa semua itu dipanggil dhamir muttasil. Okey. Faham kan? Alhamdulillah ya. Kalau anak, cumanya lagi sekali saya nak streskan dhamir yang pertama tadi, dhamir munfasil. Saya nak streskan dhamir yang pertama sebab dhamir pertama tu kita fokus pada tuan badan. Kalau ana tu sayalah. Kalau kita kata anta, dia. Maksudnya kita fokus pada tuan badan orang tu. Kalau hum, mereka. Contoh ya. Tetapi kalau dhamir mutasil, dia tak fokus pada tuan badan ni tadi. Dia fokus kepada rumahnya, keretanya, isterinya, anaknya, keluarganya, keluarga saya. Nampak tak beza dia? Nampak keluarga saya, usaha saya, dia, rumah dia, contohlah rumah dia, kerja dia. Nampak? Dia bukan fokus pada orang tu, dia fokus pada apa yang orang tu ada. Apa milik apa yang orang tu ada. Faham bezanya dhamir yang pertama dengan dhamir yang kedua? Macam kita Rabbuna, Rabbana, Rabb kami, itu disandarkan Rabb tadi kepada tadilah nahnu jadi na. Itu adalah sebenarnya sandaran yang bentuk ketiga. Kita boleh sandarkan isim kepada dhamir muttasil. Dia ada list dia ya. Dia kalau boleh lah, kalau boleh je kita macam satu-satu ya, kita hantar sekeping je. Yang ni dhamir munfasil, baru kawan kita senang nak nampak, betul tak? Betul Ustazah. Kan? Hantar satu-satu kad, jadi kita boleh hafal. Yes, tahulah. Nak hafal tu bukan senang. Nantilah boleh cuba kita kena hantar satu-satu. Yang ni dhamir munfasil, yang ni dhamir muttasil, baru kita nampak jelas. Boleh nanti perlahan kita buat ya. Sebab kita kena alternate ya. Minggu depan tak ada sebab Selasa tu nak pergi vaksin cocok second dose. Second dose lah. Lepas tu minggu lepas tu nanti kita Selasa kita kena bagi ruang untuk Iqra dulu. Sebab dia kena alternate lah. Kesian kan orang Iqra kan. Arab no problem, siapa nak join. Tapi Iqra pun no problem, siapa nak join lah. So Monday kita Quran ya.
So, lagi sekali saya nak tanya, apa soalan? Jika ada apa-apa soalan. Mutasil kepunyaan Ustazah. Yes, tadilah milik tadi, kepunyaan. Very good ya, Yan. Kalau Yan faham itu kepunyaan, boleh milik lah. Rumahku, betul tak? Rumahku, rumah awak, itu kepunyaan lah. Nampak? Dia, domir mutasil ini, tips dia ya. Tips domir mutasil, dia ada 14. Domir ni kata ganti diri, dia ada 14. Sebab tu yang ada jari tu. Jari ni je pendek. Ibu jari je yang pendek ya. Bila pendek dia ada 2. Yang lain semua jari panjang ni masing-masing ada 3. Dia dandiskan. Ya. Setiap jari ada 3 ya. So 3 kali 4, 12. Campur 2, 14. Senang je. Ada orang cakap, ya Allah saya tak pernah hafal. Tapi bila Ustazah ajar cara macam ni, saya terus ingat. Kita memang, saya tak nak bagi hafal-hafal sangat. Saya pun susah nak hafal ya. So sini setiap jari ada 3. 3 kali 4, 12. Campur 2, 14. Okay, domir mutasil tu, 14 tu, cara kita nak kenal dia pun selalunya dalam, dia melekat di hujung isim. Biasanya. Dia boleh duduk di hujung isim, yang nak cerita kepunyaan tadilah. Ya, nak cerita kepunyaan tu. Macam, Rabbuna, nah kan, ataupun Rabbi, Rabbuka, tak? Nampak dia duduk kat hujung. So yang depan dia tu mesti isim. Itu kita ambil tu dulu ya, yang menceritakan kepunyaan tadi. Itu domir mutasil. Okey, soalan lain. Silakan. Saya nak anda betul-betul faham. Kutip sedikit apa yang tertinggal. Bila anda dapat ilmu ni, percayalah. Anda akan bagi tahu, Ustazah bersyukurnya faham ilmu Quran yang selama ni kita tak faham. Sangat bersyukur. Saya ada 2 grup. Ya Allah Ustazah, Masya Allah. Dia orang terkejut. Wow, selama ni tak tahu. Kan? Kita selama ni kita tak tahu kan. Bila dia dapat peluang ni, baru dia nampak. Ya Allah, dia kata seronok belajar. Satu ilmu yang mencabar dengan cara tersendirilah kita kata ya. Tajwid tu mencabar cara dia. Tajwid hanya membantu membaca tanpa memahami. Yang ni pula untuk kita faham tadilah language dia, grammar dia, and kalau boleh kita datangkan juga vocab dia lah. Betul tak? Vocab dia jadi kita fahamlah masuk-masuk perkataan. Okey, lagi saya tanya last. Apa-apa lagi yang perlu ditanya? Yang nak tanya? Cumanya kat sini tadi kita ada satu lagi yang saya perasan, minal jinnati, ada ta marbutah. Betul tak? Ta marbutah ya. Yes, ta marbutah ya. Okey, ta marbutah sikit dah, kita ada 54, kita stop pukul 2 ya. Ta marbutah ni jika dia biasanya, Ustazah kata biasanya maksudnya dia bukan 100%, ya. Jika akhirnya ta marbutah kategorinya biasanya muannas, kategori perempuan. So jinnati ini kategori dia muannas lah. Itu kita ambil yang kebiasaannya, tetapi bukan 100%. Why bukan 100%? Ustazah bagi contoh, al-malaikatu, biasa tak? Al-malaikatu, malaikat, para malaikat berakhir dengan ta marbutah, tetapi malaikat bukan perempuan. Nampak? Dia ada. Kita kata biasanya bukan 100%. Akan ada dia mungkin muzakkar juga, dia ada ta marbutah. Kalau macam malaikat dia tidak berjantina ya, dia bukan muzakkar, dia bukan muannas. Malaikat ya. Dia berakhir dengan ta marbutah. So ini kita ambil yang umum saja. Itu dan cara nak mengenal dia muannas, Ustazah selas lah, jangan banyak-banyak sangat ya. Cara nak mengenal muannas, cara pertama ta marbutah. Ya. Ta marbutah ataupun sama ada dia bentuk telinga ataupun bulat lah ya. Ta marbutah boleh dua, sama bentuk telinga macam inilah ataupun dia bentuk dia nampak bulat ya. Itu adalah ciri-ciri menandakan dia jatuh kategori muannas ataupun perempuan. Satu lagi huruf ya yang tidak bertitik duduk di hujung, contohnya huda ya, hudan tu ya, huda kan. Busyra, berita gembira contohnya lah ya. Dan satu lagi alif hamzah. Akhir perkataan, mana-mana perkataan berakhir dengan alif dulu, lepas tu ending di hamzah, kita tahu dia contohnya nisa. Kan nisa kan? Nun sin alif hamzah. Nampak? Nisa itu kita tahu akhirnya alif lepas tu hamzah. Itu 3 cara untuk mengenal yang dia adalah kategori muannas atau perempuan. Sebelum saya stop, Ustazah kenapa mesti muannas? Kenapa mesti muzakkar? Itu ilmu bahasa Arab. Okay, Ustazah nak explain ilmu bahasa Arab dia begitu. Dia memang bahagikan perkataan, dia tak kisah tau. Fi'il pun sama, isim pun sama, sama je. Dia akan jatuh kategori muzakkar ataupun lelaki ataupun muannas ataupun perempuan. Dia memang bahasa dia. Kalau orang tanya Ustazah tak boleh jawab kenapa. Tapi memang bahasa tu begitu. So kita mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Quran yang kita takkan jawab, takkan nak mampu tanya kenapa Allah turun macam ni, tak? Cuma kita belajar memahami dia. Itu ya cara kita nak kenal muannas dengan muzakkar. Nanti number pun ada muzakkar, ada muannas. Warna pun
Ada muzakkar, ada muannas. Nampak semua lah. Bukan saya fi'il pun ada muzakkar muannasnya. Sebab struktur ayat tu ya, katalah dia bercerita tentang muzakkar. Contohlah kalau ayat tu bercerita tentang muzakkar, fi'ilnya bentuk muzakkar, isimnya bentuk muzakkar, dia punya warna tadi kalau melibatkan warna, melibatkan semua yang bentuk muzakkar. Nampak? Kalau menceritakan tentang perempuan pula yang muannas tadi, sama fi'ilnya, isimnya, yang warnanya tadi dengan apa tadi bilangan dia semua bentuk muannas ataupun perempuan. Contoh yang terakhir yang Ustazah bagi contoh, Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, hajar means batu. Hajar batu, aswad bermaksud hitam. Aswad ya. Okey. Dia sama dengan apa yang black seed tu yang kita ambil tu. Habbatus sauda. Habbatus sauda pula, habbah means biji ataupun bijirin. Cereal pun boleh habbah. So habbah itu dia ada ta marbutah dah, habbatu kan dia ada ta marbutah. So habbah tadi kategori muannas. Lepas tu habbatus sauda. Sauda tu tadi warna hitam tadi, yang tadi aswad tadi warna hitam, spellingnya dalam bentuk muzakkar, sauda warna hitam tapi dalam bentuk muannas. Nampak warna pun boleh berubah. Habbatus sauda dengan hajarul aswad. Sauda dengan aswad tu warna hitam. Tetapi dia guna sauda bila isimnya muannas, dia guna aswad jika isimnya jatuh kategori muzakkar. Nampak warna pun ada. Nampak? Tu kan memang dia begitu. Dia dah bahagikan ilmu tu macam tu ya, bersifat muannas muzakkar. Kalau orang belajar bahasa Arab mesti tahu muzakkar muannas. Itu bukan problem. Bukan problem. Okey, 2 minit. Ada soalan sebelum kita tutup? Ada apa-apa saja soalan sila tanya. Kalau bukan di sini dalam grup kita, manfaatkan grup kita. Boleh? InsyaAllah. Jika tidak, boleh ya? Jika tidak ada apa-apa, kita akhiri di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah. Lupa nak cakap kita jumpa Isnin, boleh tak? Isnin hari Arafah, Isnin boleh tak? Ya, boleh. Selasa tu kita raya lah. Raya pas Ustazah dah pergi injek. Oh, raya lah injek ya? Ya. Second. Ustazah dapat second yang Kak Cik. Second round. Saya semalam anak kedua saya semalam. Alhamdulillah pun tak ada simptom. Saya pun tak ada simptom apa-apa. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nanti saya dengan anak yang sulung pula. Anak sulung tu Azak. Azak dia nervous. Tapi anak murid saya ambil Azak. Anak murid saya 60 plus ya. Dia ambil Azak ya. Dia tak ada simptom. Alhamdulillah. Tapi suami dia demam. Banyak demam je Ustazah. Itulah dia ada orang demam, ada orang tak. Yang pentingnya kalau Allah tak bagi tak demam tu kita bersyukur juga sebab kita banyak urusan kan. So mudah-mudahan ada demam tapi macam lenguh badan. Yalah dia ada macam-macam ya. Ada yang lenguh lah, sakit badan lah, yang demam lah, yang sakit kepala lah pula. Tapi saya tidak ada simptom. Anak saya semalam pun tak ada simptom. Ni raya ni saya dengan kakak dia pula. Saya second dose lah, kakak dia tu lah. Okey, so kita jumpa insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih.